Cikgu tak set up lagi full screen. Okey, apakah yang dimaksudkan sebagai kekenyalan? Okey, kekenyalan ini merupakan satu sifat di mana apabila kita mengenakan daya, objek itu akan berubah bentuk dan saiz dia. Dan apabila daya itu kita keluarkan ataupun kita alihkan, bentuk dan saiznya akan kembali kepada keadaan asal dia. Itu maksud kekenyalan. Maksudnya dia merupakan satu sifat. Dan kalau awak tengok kat sini, antara kat sini kita ada beberapa objek. Okey, contohnya yang pertama ini adalah apa? Gelang getah. Gelang getah ni contohnya awak tarik dia. Okey, bila awak tarik, apa akan jadi? Dia akan renggang. So masuk kat sini, dia akan berubah bentuk, dia akan jadi panjang. Sebab ni awak tarik kat dia. So lepas ni awak lepaskan dia. Bila lepaskan dia, dia kembali dalam keadaan asalnya. Ya, yang di sini menyebabkan gelang getah ini mempunyai sifat kekenyalan. Okey, contohnya yang kedua ni, ini apa ni? Tanah liat kan? Ataupun dipanggil dalam sebagai plastisin. Plastisin ni bila awak tekan ataupun awak tekan kat sini, bila awak tekan ni, contoh kat sini awak tekan. Ni awak tekan. Awak tarik tangan awak. Adakah dia kembali pada keadaan asal? Tidak. Jadi tanah liat ni ataupun plastisin ni tidak mempunyai sifat kekenyalan. Okey, ataupun spring. Spring pun sama. Ini bentuk asal. Ni tangan ni awak tarik dia. Bila awak tarik, dia akan memanjang. Sebab kat sini awak tarik. Jadi awak lepaskan. Bila lepaskan dia, kembali pada keadaan asal. Dia akan kembali kepada macam ni. Ya, jadi spring ini mempunyai sifat kekenyalan. Kayu. Ini apa ni? Kayu. Memanglah tidak kan? Sebab dia bila awak kenakan daya dekat sini, adakah dia berubah sifat? Tidak. Jadi dia tidak mempunyai sifat kekenyalan. Okey, itu adalah kekenyalan. Jadi sekarang kita tengok hukum Hooke. Hukum Hooke ni menyatakan apa? Hukum Hooke menyatakan pemanjangan spring. Mana pemanjangan spring? Ini. Ini adalah pemanjangan spring. Adalah berkadar terus. Berkadar terus dengan daya yang dikenakan ke atas spring itu jika tidak melebihi had kenyal. Maksud kat sini, katakan kat sini, okey, ini adalah satu objek ataupun beban. Okey, beban ni contohlah dia ada force. Force ni sebenarnya merujuk pada weight, berat. Jadi dia mg. Contohlah kat sini. Contohnya kat sini awak sambung lagi satu. Okey, spring yang sama. Awak letak objek yang lebih berat. Awak rasa pemanjangan semakin bertambah ke semakin berkurang? Guna logik. Bertambah kan? Jadi kat sini objek ni besar. Jadi kat sini maksudnya kalaulah weightnya tinggi, maka force pun tinggi. Jadi apa akan jadi pada pemanjangan? Pemanjangan ni dalam fizik simbolnya adalah X. Ni. Boleh faham? Jadi X pun bertambah. Sebab itu dia kata kalau satu naik, satu pun naik, ini dia panggil sebagai berkadar terus. Kalau yang ini, itu maksud dia.
lagi banyak daya ataupun weight tu, lagi tinggi pemanjangan spring dia. Pemanjangan tu yang mana? Yang ni, yang X ni. X ni pemanjangan. Maksudnya yang beza antara yang asal dengan yang asal pula. Yang memanjang tu tolak dengan yang asal. Pemanjangan bukan ni ini salah. Pemanjangan yang beza dia tu. Dia yang memanjang tu. Hai. Kita buat live streaming ni. Ini baru recording. So nanti sebab setup cikgu live streaming ni kita well prepared. Satu dunia tengok cikgu. So kalau cikgu ajar salah nanti dia akan komen. Sebab benda ni cikgu tak well prepared lagi. So tak boleh live streaming lagi. Sebab cikgu satu Malaysia tengok cikgu. Subscriber cikgu dah beratus-ratus, cikgu tak tahu. Tak tahu siapa yang tengok video cikgu. So bila cikgu ajar salah, kira tak elok lah kan. Sebab hari ni cikgu tak prepare first day. So macam awak juga lah. So first day. Okay, jadi hukum Hooke ni dia ada formula dia. Formulanya apa? Formulanya ialah F equal to Fx, iaitu F ini adalah force, daya ataupun berat. K ni pemalas spring. Nanti kita akan tengok apa itu pemalas spring. Pemalas spring ini adalah petunjuk kekerasan. Petunjuk kekerasan spring. Maksudnya kalau ini cikgu kena cikgu sikit. Apa? Maksudnya kat sini kalau K tu tinggi, maksudnya spring tu keras. Kalau spring keras, awak rasa pemanjangannya tu semakin bertambah ke semakin berkurang? Berkurang lah sebab keras. Jadi kekenyalannya akan berkurang. Kekenyalannya akan berkurang kalau K tinggi. Boleh faham? Maksudnya kalau pemalas spring tu tinggi, spring tu keras, jadi dia kurang kenyal. Kenyal tu maksudnya bila awak letak barang ni, tu kenyal lah. Bila awak cari sikit je, maksudnya dekat situ dia kurang kenyal. Kamera okey kamera. Tak sempat je nak set up kamera. Tinggi kamera cikgu ni. Kerendahkan sikit je. Tak apa nanti lah. Tak ada nak buat montage belakang-belakang, tak sempat. Sebab kalau awak 7.30, cikgu nak breakfast pun tak ada. Okey. Jadi kat sini X tu apa? X ni adalah pemanjangan spring. Jadi F sama dengan KX. Okey, ingat F sama dengan K. Ini adalah formula hukum Hooke. Nanti kita akan tengok berapa soalan supaya awak nampak. Okey, ataupun kalau dia bagi graf. Okey. Dia bagi graf F melawan dengan X. F ini apa? Force. Force ataupun daya ataupun berat. X ni adalah pemanjangan spring. Awak kena ingat fizik ni kita sudah banyak bermain dengan simbol. Ramai yang belajar baru ramai yang tak kenal ni. Tapi tahun lepas cikgu ajar awak kan. Long time no see you. Tahun ni cikgu nak ajar. Tahun lepas cikgu ajar sampai bulan berapa? Tahun lepas itu pun sebab cikgu muda yang ajar kan. Tapi cikgu muda yang ajar, dia ingat tak apa yang dia ajar? Tak ingat? Okey, ni adalah pemanjangan split. Cikgu nak bagi gambar cikgu ni kecil sangat, dia tak apa, dia mengganggu cikgu punya. Tapi awak nampak langsir tu boleh tutup kot. Tutup Anas tu. Tutup langsir. Cikgu nama cikgu dah lupa lah. Nama awak. Nanti kita sesi soal kenal dengan awak nanti. Tak lupa dah lama sangat. Lama sangat bercerita. Awak ingat nama cikgu kan? Selalu jumpa cikgu kan? Di mana? Itu boleh via YouTube. And then bila cikgu bagi homework awak boleh refer balik YouTube cikgu, betul tak? Sebab itu cikgu buat YouTube.
Dan cikgu juga membantu pelajar-pelajar luar. Rasa macam bangga lah. Nanti ada masa cikgu ajar awak software untuk run live streaming ni. Kalau awak main game, belakang ni macam game lah. Tapi sekarang cikgu tak pakai green screen. Kalau cikgu pakai green screen, tak adalah background cikgu ni. Tak apa. Nanti. Okay. Jadi kat sini, kalau dia bagi graf, okay, daripada graf ni, apa yang kita boleh dapat? Pertama, kita boleh dapat pemalas spring. Maksudnya kat sini, kita boleh dapat nilai K daripada graf ni. K tu awak tahu keturunan macam mana? Kan awak tahu kalau di sini X1, sini Y2, Y1. Yang kat sini X2, Y2. Jadi kat sini kalau awak cari keturunan, jadi Y2 tolak Y1 per X2 tolak dengan X1. Ini keturunan awak akan boleh dapat pemalas spring K. Jadi lepas ni kalau cikgu sebut K, awak tahu itu adalah pemalas spring. Okey. Luas di bawah graf adalah tenaga keupayaan kenyal, K. Dan juga awak boleh dapat juga tenaga keupayaan kenyal ataupun EP. E ni apa? E ni adalah energi ataupun tenaga. P ni apa? Potential. Potential ni tenaga, dalam bahasa Melayu dipanjang sikit. Keupayaan. Oh, tak nampak belakang cikgu ke? Apalah. Boleh nampak tak? Belakang cikgu tu belakang cikgu. So cikgu kena setting balik. Sekejap Kita ubah kat sini. Tepi sikit. Cikgu Halmi tepi sikit. Kamera dari sini. Mestilah tengok macam cikgu kan. Sebab awak kena ingat, bila YouTube awak dengar saja, dia akan jadi apa? Jadi macam radio. So nak nampaklah muka cikgu tu ada rambut ke tak kan. Handsome ke tak, mesti ada gambar cikgu. Okay. Jadi dekat sini, okay, awak belajar matematik. Kenapa ada dua formula ni? Mari cikgu ajar awak. Awak jangan risau, jangan cakap PhD susah. Bertenang. Okay. Dia kata luas di bawah graf. Mana graf? Yang hijau ni graf lah. Kan? Mana di bawah graf? Ni lah bawah graf. Okey, jadi luas di bawah graf. Ni. Ni bawah. Kan? Bawah graf. Jadi dia sampai pada pasti X saja. Jadi kena buat segitiga. Jadi yang cikgu lorek ini dikenali sebagai luas di bawah graf. Ini graf segi apa ni? Segitiga. Jadi luas segitiga formulanya adalah 1/2. Okey, darab dengan tapak kan? Tapak ni apa? X kan? So darab dengan X, darab dengan tinggi. Y dia apa? Y dia adalah F darab dengan F. Jadi kita dapat kat sini. Jadi EP sama dengan 1/2 Fx. Boleh? Susah ke biji? Tak susah. Nampak? Kita dapat 1/2 Fx. Tapi cikgu buat 1/2 XF kan? Sama je. Sebab cikgu nak buat tapak dulu. Sama je. Okey. Ataupun yang ni macam dapat. Oh, senang juga ngajar guna IT ni Betul tak? Awak pun nampak kan? Macam mana dulu dia dapat ni? Okey, awak tahu formula hukum Hooke. Formula hukum Hooke apa? F sama dengan K X. Ini formula hukum Hooke. Jadi kat sini, F kat sini masuk kat sini. Jadi kat sini cukup padam dia boleh padam. Jadi kat sini lihat okey. Jadi kat sini awak ganti kat sini. Sebab kat sini adalah F sama dengan K X. Jadi akan jadi EP sama dengan
1/2 F tadi apa? KX kan? KX darab dengan X. Jadi kalau awak panggil apa? Simplify kan Simplify tu maksudnya kita kecilkan apa? Bundarkan. Ke awak lah, bundarkan, kecilkan, jangan besarkan dah. Besar biar cikgu suruh yang besar, awak yang besar. Jadi akan jadi 1/2 K X kuasa 2. Dekat sini ada dua formula. Sama ada 1/2 Fx ataupun 1/2 Kx kuasa 2. K itu pemalas spring, X itu adalah kemanjangan. Okay. So kelas berikutnya boleh tengok video cikgu. Faham tak? Sebab bila cikgu buat live streaming, kelebihannya, cikgu saya tak faham lah cuti ni tentang kekenyalan. Cikgu boleh tak ajar saya tak cikgu? Boleh, awak tengok YouTube cikgu. So di mana-mana awak boleh belajar sebenarnya. Di mana-mana. Janji ada tab, handphone, ada data. Kalau awak nak download video ni 1 jam mau pergi. Besar. Kalau awak tengok YouTube, sekarang ni kalau awak ambil plan Digi, unlimited kan? Unlimited. Okey, mari kita tengok latihan. Okey. Okey. Boleh? Boleh kan Boleh, insya-Allah boleh, insya-Allah boleh. Jangan risau. Diberi panjang spring tanpa ditambah dengan sebarang pemberat ialah 15 cm. Ni maksudnya inilah panjang asal dia lah. Maksudnya spring ni kalau awak lukis, di sini awak kena lukis supaya awak berimajinasi. Jadi kat sini panjangnya asalnya adalah 15 cm. Lukis. Apabila pemberat 5 Newton ditambah kepada spring akan meregang dan panjang spring akan bertambah sebanyak 3 cm. Maksudnya kat sini bila tambah dengan satu pemberatnya berapa weight dia? 5 Newton. Dekat sini dia punya pemanjangan spring berapa? 3 cm. Boleh nampak? Boleh nampak tak ni? Okey. Berapakah nilai pemalas spring? Wow. Macam mana nak buat? Ada 3 formula je. F sama dengan KX, E sama dengan 1/2 Fx ataupun 1/2 Kx kuasa 2. Kita ada ni 5 Newton ni apa? Force, daya. Yang ini apa? Ini adalah pemanjangan X. So yes, F sama dengan K X. Sebab ini dah ada, ini dah ada. Jadi 5 lah. K. Kemudian K tu kita nak cari. K. X ni ingat, sama ada awak nak pakai sentimeter pun boleh, nak pakai meter pun boleh. Yang penting unit dia. Okey, awak tengok lah. Kat sini kalau cikgu buat unitnya, kita pakai cm. Tak nak tukar terus dapat 3. Jadi kat sini K sama dengan 5/3. 5/3 ni berapa Cikgu tak ada nak study bab ni. Cikgu ajar awak, cikgu study dulu tau. Bukan cikgu suruh ajar Apa? 5/3? 1.67. Okey, 1.67. Unitnya apa? Okey, tengok. Kat sini unit apa? F unitnya apa? Newton. Kat sini cm. Jadi akan dapat Newton per sentimeter. Sebab dia per. Jadi akan bila naik atas tu dia akan kuasanya akan jadi negatif 1. Jadi yang sebut macam ni 1.67 Newton per sentimeter. Dalam buku teks sama tak? Nilai dia. Sama tak contoh ni? Ada dalam buku teks? Ada? Dia sentimeter tukar milimeter. Dia tukar milimeter? Dia ke milimeter. Milimeter? Soalannya mungkin milimeter kot. Tak apalah. Okey. Nombor 1. Oh ni form 4. Okey. Nombor B. Okey, padam boleh Okey, boleh nampak Lepas ni ada modul, tengok YouTube cikgu. Sebab cikgu tak ulang dah ni.
Nanti waktu-waktu lah kelas tambahan, buka YouTube cikgu. Pasal sekarang awak tak ada modul. Sah. Okey, berapakah panjang spring jika pemberat 15 Newton diganti untuk menggantikan pemberat asal? Jadi kat sini, kalau kita gantikan dia dengan ini spring, kita ganti dengan berapa? 15. Jadi kita nak soalannya, berapakah panjang spring? Wow. Maksudnya kat sini, kita X, kita kena tambah dengan pemanjangan asal. Okay, boleh nampak tak ni? Sebab dia nak panjang spring. Panjang spring ni masuk daripada sini sampai sini. Jadi kat sini kan X. Jadi kat sini asal spring berapa? 15. Jadi 15 kena tambah dengan X. So macam mana nak selesaikan masalah ni? Sama juga, kita pakai F sama dengan K X. Kita cari nilai X dulu. F berapa F? 15. K spring yang sama kan? Boleh guna nilai yang kita dapat tadi, yang tadi 1.67. Dapat nilai X. Berapa nilai X ni? 15 bahagi dengan 1.67. 8.98 cm. Ingat. Okey, ingat. Ini baru nilai pemanjangan spring X tu. Jadi kat sini baru dapat 8.98. Jadi kalau untuk panjang spring ni tambah ini tambah dengan ini. Jadi pemanjangan spring adalah 15. Pemanjangan spring 15 tambah dengan 8.98. Jadi jawapannya berapa? 23. 23.98. Unit apa? Sentimeter. Itulah dia. Susah ke? Tak susah lah. Susah? Mana susah? Boleh? Nombor 2 ni cikgu rasa sama je. Sama nombor 1. Jadi cikgu nanti awak buat sendiri lah nombor 2 ni . Nombor 2 ni cikgu rasa konsepnya sama saja. Sama macam tadi. Nama cikgu tak kenal ya. Sama kan? Nanti dapat modul awak buat latihan. Jawapan tak ada jawapan. Cikgu pun tak ada jawapan. Bincang dengan kawan. Kalau soalan dia jawapan sama, maksud jawapan awak betul lah. Daripada 3, 2 betul, 2 sama, 1 tak betul, 1 lain. 2 yang tu betul. Tapi jangan tiru. Saya buat sama. Sama betul. Lain. Apa kenapa semua lain ni? Bincang sama. Boleh Chong. Chong je cikgu ingat nama awak. Cheng. Oh, sorry. Cheng. Chong tu 2 tahun lepas. Dia dapat fizik A+ tau. Chong. Abang dia pun Chong juga. Sebab Chong ni dia punya nama family name kan. Semua Chong. Girl ke boy ke semua Chong. Semua dua-dua tu A+. Ni Cheng. Stay. Awak kena kekalkan A+ tu. Dalis 5L. Jangan cakap awak kena ada motivator ataupun motivation. Aku 5L ni aku mesti pegang fizik bermula pada hari ni. Sebab lepas ni banyak dah cikgu. Dia macam bukit. Cikgu tambah macam ni bekas, cikgu tambah. So kalau tak faham, waktu prep boleh buka laptop, tengok YouTube cikgu. Tu cikgu bagi. YouTube cikgu je. Channel cikgu Halmi Fizik. Tak faham? Tengok cikgu punya YouTube. Okey, dah. Bukan cikgu promo, ini adalah teknologi. Suatu hari lagi awak boleh bawa tab. Suatu hari lagi. Mungkin boleh. Di mana awak boleh belajar di mana-mana. Itu teknologi. Kita tak boleh halang. Zaman cikgu mula-mula ngajar tu 2005. Dia kata kat cikgu, pengetua lah.
Cikgu tolong jangan bawa handphone di kelas. Kalau cikgu tak bawa handphone sekarang, cikgu tak boleh nak mengajar. Dan banyak maklumat-maklumat cikgu akan termiss. So dah berubah, nampak tak? Nampak? Teknologi. Ini adalah teknologi. So cikgu tak heran, mungkin bulan 6, bulan 7 datang satu perkeliling baru, awak boleh bawa tab. Bawa tab je lah. Tab yang tidak ada SIM card. Mungkin. So dari situ awak boleh belajar. MRSM dah boleh bawa tab. Sekolah-sekolah premier pun boleh bawa. So tak apa. Okey, boleh Okey, nombor 3. Cuba baca dulu soalan nombor 3. Ameh, baca Ameh. Kau keluar dekat YouTube ni, Ameh. Cikgu tak upload lagi. Lepas ni cikgu edit, keluar. Ameh. Mana Ameh? Ni Ameh. Okey, Ameh. Graf di bawah menunjukkan perubahan pemanjangan spring apabila pemberat berbeza disambungkan pada spring. Diberi panjang asal spring ialah 10 cm. A. Berapakah panjang spring jika berat 1,5 Newton disambungkan kepadanya? B. Kira pemalas spring. C. Kira tenaga keupayaan spring apabila berat ialah 3 Newton. Ya. Ini kelas 5L lah. 5L. 5L. Okey, 5L. Okey. Hai, say hi sikit pada semua di luar tu. Okey. Okey. Soalan ni dia bagi graf. Dia kata kenapa ada seorang ke depan? Kena denda ke apa? Dalam mulut netizen ni kita kan boleh tahu. Netizen dia akan komennya kat bawah tu. Apa ada seorang kena pula ayah awak tengok. Hai, kena denda. Pasti dia kena denda. Padahal bukan denda. SOP. Darjah di bawah. Okey, sekarang ni dia nak soalnya menunjukkan perubahan spring, pemanjangan spring apa berat berbeza disambung pada spring. Panjang asal spring adalah 10 cm. Berapakah panjang spring jika berat 1.5 disambung kepadanya? Okey. Dekat sini pertama awak kena cari nilai K dulu. Nilai K. K ni adalah pemalas spring. Dan dapat pemalas spring, dan dapat macam mana? Kecerunan. Kita cari kecerunan dulu. Jadi kalau awak tahu, kalau awak Y2 tolak Y1 per X2 tolak dengan X1, ataupun paling mudah sekali M dia adalah Y per dengan X kan. Y dia yang ni lah. Ini Y. Y dia berapa panjang dia? 3. X tu yang ni. 8. Jadi 3/8 berapa? 0.35. Kita ambil 2 titik pelan. 375. 0.38 lah. 0.38. Jadi kat sini nilainya adalah 0.38. Okey. Jadi sekarang ni okey, jika berapakah panjang spring jika berat 1.5 Newton disambung kepadanya? Buat apalah kita nak cari nilai? Senang saja. Tak apa, maafkan cikgu. Sebab cikgu tak ada jawapan. Jadi 1.5 Newton kan daripada sini. 1 dari 1.5 kat sini kan. Faham tak? Ini sebab ini force. Tengok daripada graf. Jadi kat sini 1.5. Pergi sini. Kemudian buat macam mana? Turun kat bawah. Terus dapat. Sebab dia bagi graf dah. Jadi dekat sini nilai X ni berapa? 4 apa? 4 cm. Okey. Jadi padam balik.
Tapi okey. Jadi berapakah panjang spring? Jadi panjang spring ni macam mana dapat? Panjang asal dia tambah dengan X. Jadi panjang asal berapa? Ni nampak ni 10. Jadi 10 cm tambah dengan 4 cm. Jadi akan dapat 14 cm. Ha, senang sahaja. Boleh jelas? Jelas? Faham? Kira pemalas spring. Yang ni baru awak kira nilai kecerunan tadi. Cikgu ke depan pula ni. Terskip ke depan. Jadi cikgu padam boleh Jadi kat sini pemalas yang ni awak dapat tadi berapa? Okey, yang ini adalah kecerunan. Kecerunan graf. Jadi M sama dengan K, nilainya adalah 0.38. Unitnya apa? Kalau nampak unit, Y apa Y? Unitnya Newton kan? X cm. Jadi akan dapat 0.38 Newton per cm. Tu kalau awak nak bumper lah. Jelas? Okey. Kira tenaga keupayaan spring apabila berat pemerat ialah 3 Newton. Ada dua formula. Formulanya apa ni? Jadi formulanya adalah 1/2 Fx ataupun satu lagi 1/2 K X kuasa 2. Jadi kat sini 3. Okey, kita cuba pakai ini. Okey, 1/2 F berapa? F 3. Okey, X berapa? Macam mana dapat nilai X? Ya, tengok daripada graf. Sini 3 kan? 3 di sini. Kemudian turun bawah. Dia dapat 3. Jadi akan dapat sini 8. Jadi 24 bahagi dengan 2 kena berapa? 12. Okey, ni sebabkan tenaga kan. Kalau tenaga ni tak kisahlah tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga apa lagi? Elektrik, unitnya mesti joule. Mesti joule. Jadi 12 joule. Okey. Boleh? Itu sahaja untuk PDP kita pada hari ini. Okey. Kelas berikutnya kita akan cuba tengok faktor yang mempengaruhi pemalas spring. Okey, jelas tak ni? Jelas. Okey. Stop recording.